Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah mengkabulkan doa kita sejak daripada bulan Rejab lagi yang selalu dibaca oleh Tuan Imam, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Dan bila masuknya bulan Ramadan, Tuan Imam menukar doa, Allahumma adrikna Lailatul Qadr wala tahrimna fadla Ramadan wala taftinna ba'da Ramadan. Moga-moga doa yang dibacakan oleh Tuan Imam itu dikabulkan oleh Allah, dan pada pagi ini moga-moga semalam adalah Lailatul Qadar yang sering disebut oleh para ulama, ianya berlaku pada 27 dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita di antara mereka-mereka yang mampu untuk bertahan pada saat-saat akhir untuk menghabiskan baki Ramadan yang Allah SWT datangkan kepada kita. Pada pagi ini sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya akan berbicara mengenai falsafah doa, ataupun secara tepatnya buku yang saya baca adalah buku yang ditulis oleh seorang ahli fikir dan ulama Al-Azhar yang baru saja meninggal dunia pada akhir abad yang lepas, iaitu namanya almarhum Syekh Dr. Muhammad Al-Ghazali, seorang ahli fikir Islam yang banyak menulis buku yang melihat Islam itu dalam konteks semasa, yang mana tulisan-tulisan beliau menjadi sebahagian daripada perkara yang membentuk pemikiran saya. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat kepada kawan-kawan kita yang tidak beragama Islam, kita rasa kita adalah orang yang paling bertuah. Sebabnya kita mempunyai kitab suci yang paling tulen, iaitu Al-Quranul Karim. Kita juga amat bertuah kerana kita mengenali Tuhan dalam suatu pengenalan yang sebenar. Berbanding rakan-rakan kita yang tidak beragama Islam, mereka mengenali Tuhan itu dalam bentuk yang terpesong. Jadi di atas nikmat itu, bersyukurlah kita bahawa kita mempunyai kitab suci yang paling tulen, dan kita mengenali Tuhan kita dalam bentuk pengenalan yang sebenarnya. Namun begitu sahabat-sahabat, tidaklah bererti walaupun Al-Quran itu kitabnya tulen yang ada di tangan kita, walaupun kenalnya kita akan Allah itu dalam satu kebenaran, maka kadang-kala wujud juga di antara kita ini memahami Islam itu secara tidak lengkap. Maka oleh kerana itulah kita dapati ramai orang Islam yang mempunyai pemikiran yang berbeza, dan dari pemikiran itu membentuk tindakan mereka juga adalah berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita sering dengar beberapa ayat yang Allah SWT nyatakan kepada kita bahawa Islam itu adalah satu agama yang tidak ada pemisahan. Sebaliknya dia saling
berkait antara satu sama lain. Antaranya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, terimalah Islam itu secara menyeluruh. Jadi di antara makna penerima Islam itu secara menyeluruh, maka setiap satu komponen daripada komponen-komponen agama itu dia tak boleh berpisah. Dan bukan sekadar ianya tidak terpisah, ianya juga tidak boleh difahami secara terpisah. Ianya adalah suatu bentuk yang saling berkait antara satu sama lain. Misalnya sahabat-sahabat, apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadat, maka ibadat itu tidak akan diterima jika ianya hanya berkait dengan Allah. Sebaliknya, ibadat itu akan diterima jika ianya dilakukan kerana Allah dan pada waktu yang sama masih mempunyai keterkaitannya dengan manusia. Misalnya kalau kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai penerimaan solat. Kata baginda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Innama ataqabbalus salata mimman tawadha'a li'azamati walam yabit musirran ala maksiyati. Yang bermaksud, sesungguhnya aku hanya menerima solat orang yang tidak sombong dengan keagunganku dan tidak sentiasa melakukan kedosaan terhadap hamba-hambaku. Sedangkan solat itu adalah satu ibadat yang kita lakukan untuk Allah dan kerana Allah. Tetapi Allah menyatakan dalam hadis itu, walaupun ianya untuk aku dan kerana aku, tetapi solat itu masih perlu diambil kira di antara hubungan engkau dengan sesama manusia. Adapun mengenai puasa, nampaknya kenyataan lebih kurang sama juga, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada qauladzur wal amalu bih falaisa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang tidak meninggalkan berkata-kata keji ataupun melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap manusia, maka Allah tidak akan menerima puasa, lapar dan dahaga yang dilakukannya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menyatakan tentang zakat, yang menyatakan tentang pembacaan Al-Quran, yang menyatakan tentang haji dan umrah, malah menyatakan tentang qiyamul lail dan sebagainya. Jadi dari itu sahabat-sahabat, fahamlah kita bahawa agama kita adalah agama yang membentuk satu hubungan yang tidak boleh terpisah di antara hubungan kita dengan Allah dan dalam waktu yang sama hubungan kita dengan manusia. Jadi memahami akan konsep itu, maka tidaklah sepatutnya hilang ataupun luput dalam perkiraan kita apabila kita begitu gairah untuk melakukan ibadat pada kemuncak penghujung Ramadan ini, sehingga kita menyangka apabila terlepasnya Ramadan ini kita akan bertemu dengan Aidul Adha, maka kita merasa lega kerana sudah selesailah satu penumpuan ibadat dan kita tunggunya lagi untuk datang pada tahun hadapan. Jadi kalau sikap begitu tuan-tuan, saya rasa ianya tidak bertepatan dengan apa yang dimaksudkan oleh agama tadi, bahawa agama itu tidak terpisah di antara satu ibadat dengan ibadat yang lain, satu hubungan dengan hubungan yang lain, malah ianya saling berkait. Untuk mengulas mengenai perkara tersebut, saya akan memfokuskannya pada pagi ini berkait dengan doa. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita semua disebut oleh ustaz yang memberi tazkirah berkali-kali sejak daripada sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan sampai ke hari ini, bahawa apabila kita difardukan berpuasa dalam bulan Ramadan,
maka kita punya KPI-nya adalah untuk mencapai ketakwaan. Dan saya juga ada menyebut dalam kuliah subuh saya yang lepas bahawa di antara makna ketakwaan itu ialah apabila kita memandang sesuatu, kita menggunakan sisi pandang Allah. Kita beribadat menggunakan sisi pandang Allah. Kita hidup menggunakan sisi pandang Allah. Kita bergaul menggunakan sisi pandang Allah. Kita berfikir menggunakan kerangka fikir Allah. Jadi agama kita mahu seorang hamba itu apabila dia menyedari akan hakikat sebenarnya, maka jelmaan ataupun manifestasi daripada kefahaman terhadap jelmaannya itu adalah dia mengakui keterikatannya dengan Allah. Kita mengakui bahawa Allah itu mengawal selia hidup kita daripada awal kita bangun sampailah kita tidur balik, dan kita bangun dan kita tidur balik. Maka sebab itu Muhammad Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ibadah itu ada dua komponen. Dan komponen kedua itu lebih banyak dilakukan oleh manusia dengan menyulamkan komponen pertama dalam setiap tindakannya. Komponen pertama, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ialah kita merasa hina diri di depan Allah dengan menyebut-nyebut namanya. Disebut dalam bahasa Arab dengan at-tadarru' wa dzikr. Iaitu kita menghina diri kepada Allah dan kita menyebut-nyebut namanya ataupun mengingatinya. Yang kedua, makna ibadah ataupun komponen ibadah itu ialah kita menguasai hidup ini dengan mengikat segala aktiviti hidup kita itu dengan perkara yang pertama. Jadi kata beliau, hidup ini bukan sekadar kita melakukan ritual ibadat dan menyebut-nyebut nama Allah di masjid sahaja. Kalau kita faham agama itu adalah kita beribadat dan menyebut nama Allah di masjid, maka kita akan dapati betul lah corak hidup orang kita bila dah tua semua datang masjid. Kita duduk masjid dan kita pun berzikir. Maka kita pun menambahlah keselesaan di masjid agar kita tak pulang dekat rumah. Maka ramailah orang kita suka duduk di Mekah, pergi umrah 18 kali setahun dan sebagainya. Kerana mereka faham bahawa hidup beragama itu ialah duduk di masjid, berzikir, solat dan selesai. Kalaulah hidup seperti itu tuan-tuan, iaitu hidup beragama yang baik adalah seperti itu, masakan baginda SAW selepas dia buka kota Mekah, kenapa baginda pulang ke Madinah? Sepatutnya baginda dah buka kota Mekah, menang pilihan raya, menang dengan majoriti yang besar, baginda duduklah di Mekah, beribadatlah di situ sampai mati. Tapi nampaknya baginda SAW tak teringin pun nak duduk di Mekah, dan baginda SAW selepas daripada itu pun hanya pergi buat haji untuk kali terakhir dan tidak mengulang-ulang untuk pergi umrah 18 kali setahun dan sebagainya. Kerana baginda SAW ini menyatakan kepada kita bahawa ibadat itu ada dua komponen, dan dua komponen itulah nampaknya dijelmakan oleh baginda dalam hidup baginda. Baik ketika mana baginda mengkhususkan masanya untuk bersama dengan Allah, iaitu baginda sujud, baginda solat, baginda membaca Al-Quran, baginda berdoa, ketika mana baginda SAW bersama dengan Allah. Setelah baginda SAW menghabiskan sebahagian masanya dengan Allah, baginda tetap bersama dengan manusia, mengurus negara, mentadbir negara agar umat Islam tidak miskin, menjaga keamanan negara. Namun apa yang dilakukan oleh baginda dalam urusan sesama manusia itu, baginda tidak pernah meninggalkan Allah dalam setiap urusannya itu. Baginda berperang di atas nama Allah. Baginda mengurus ekonomi adalah kerana untuk Allah. Baginda SAW membina rumah tangga, mengambil kira apa yang dikehendaki oleh Allah. Baginda bersahabat adalah untuk kepentingan Allah. Jadi
itulah hidup beragama yang sebenar yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang sahabat-sahabat sekalian, kita tak boleh untuk menahan Ramadan untuk meninggalkan kita. Ramadan pasti akan meninggalkan kita, sama ada dia tinggalkan kita ataupun kita tinggalkan dia. InsyaAllah pada hari Selasa ataupun hari Rabu, penyimpan mohon besar akan keluar menyatakan bahawa hari Khamis kita akan menyambut Aidul Fitri. Soal kita boleh rentas negeri ke tidak, itu kena tanya Ismail Sabri. Tapi soalnya hari Khamis kita beraya. Bermaksud Ramadan akan tinggalkan kita. Jadi apabila Ramadan meninggalkan kita, adakah bermaksud ibadah kita sudah selesai untuk Ramadan kali ini? Kalaulah sahabat-sahabat memahami bahawa alhamdulillah Ramadan sudah selesai, kita sudah boleh gulung kapek, kita boleh sabut langsir, kita boleh relax lah untuk tunggu Ramadan yang lain. Saya rasa kefahaman kita tentang hidup beragama itu masih tidak tepat seperti mana yang difahami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya cukup bersetuju dengan apa yang pernah disebut oleh guru saya, Profesor Emeritus Datuk Mahmud Zuhdi. Beliau menyatakan bahawa ibadat ritual yang kita lakukan ini ianya adalah sebuah latihan. Seperti mana seorang penjawat awam mesti melalui beberapa proses latihan wajib dan latihan pengukuhan untuk menjadi seorang pegawai yang terlatih. Dan apabila mereka tadi sudah mempunyai pengalaman dan latihan yang sempurna, maka medan sebenar untuk mereka mencurahkan apa yang telah mereka pelajari itu ialah menjadi seorang pegawai kerajaan yang baik, dan apabila pencen menjadi seorang warga negara yang berjasa dan juga berwibawa. Jadi latihan yang dilalui itu bukan untuk sekadar latihan itu sahaja, tetapi latihan yang diberi itu adalah untuk meneruskan kehidupan. Saya agak tak boleh jawab lagi soalan sampai daripada dulu lagi saya berfikir sampai sekarang saya tak boleh jawapan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang ada jawapan. Kalau saya tengok polis pencen, saya boleh kenal itu polis pencen. Tapi kalau saya tengok askar pencen, saya tak boleh kenal. Sebab polis dilatih untuk berpakaian kemas, walaupun pencen dia masih kemas. Lazimnya polis pencen kalau jumpa dekat masjid, dia akan kancing baju dia sampai ke leher, ke tekuk. Tapi kalau askar mesti serebeh, pakai jubah, ada springnya dan macam-macam. Jadi saya tengok pegawai-pegawai tentera bila pergi ke Mindef, nampak handsome, segak juga masa berkhidmat. Bila pencen je, terus lagi mungkin kena semok balik kot latihan dia, ataupun mungkin askar ni banyak duduk dalam hutan, jadi dia duduk serebeh ke macam mana. Atau kalau dulu mungkin okey lah sebab askar berperang, sekarang askar tak ada perang siapa-siapa pun. Saya tengok kereta kebal pun berkarat je, tak ada tahu nak sembok siapa. Jadi mungkin telaah saya tak betul lah, tapi saya tengok begitulah. Kalau nak tahu polis pencen, tengok dia pakai baju, kalau kancing pakai songkoknya segak, itu boleh agak-agak dah polis pencen agaknya kot begitu ya. Jadi kalau pakai jubah, kopiah sengit itu biasanya askar pencen lah tuan-tuan. Itu telaah saya, mungkin tidak betul ataupun saya minta maaf. Jadi bermaksud tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang latihan, maka kita kena ingat Ramadan bukanlah matlamat. Ramadan adalah latihan. Ramadan adalah latihan. Jadi kalau tuan-tuan benar-benar berjaya dalam latihan ini, maka tuan-tuan akan membawa apa yang tuan-tuan telah lalui dalam bulan Ramadan ini ke bulan selepasnya. Kerana itulah tujuan latihan itu diberi. Misalnya kita agak sukar untuk menahan lapar, tapi kerana taat dan patuh kepada Allah, alhamdulillah kita boleh pun berpuasa selama 30 hari. Jadi diharapkan selepas daripada Ramadan ini, jangan cepat-cepat kita melatah dengan mengatakan alhamdulillah, mujur raya dah, taubat aku tak nak puasa dah. Jadi kalau kita bertaubat tak nak puasa dah selepas pada Ramadan ni, maka itu menunjukkan kita adalah seorang yang cukup terseksa dengan latihan itu.
Cukup terseksa. Yang sepatutnya kalau diikut modul itu asalnya, kita akan merasa terseksa pada awal Ramadan. Kerana begitulah yang disebut oleh pakar-pakar sains mengatakan bahawa tubuh kita ini pada peringkat awal melakukan sesuatu agak sukar, tetapi apabila sudah dinormalkannya, maka ianya telah menjadi suatu kebiasaan. Tapi nampaknya kita gagal, tuan-tuan. Iaitu kita boleh berpuasa dalam bulan Ramadan, tetapi bila selepas Ramadan kita cepat-cepat pulang kepada sifat kita yang asal. Maka kalau begitulah sifat kita, saya rasa ada benda tak kena pada niat mungkin, pada proses tadi begitu. Begitu jugalah tuan-tuan, kalau sebelum ini kita agak sukar untuk solat malam, maka dengan datangnya Ramadan, alhamdulillah kita boleh solat isyak berjemaah, kita boleh solat bertarawih walaupun dalam kawalan ataupun SOP yang ketat, kita tetap datang ke masjid, kita datang subuh berjemaah kerana ganjaran yang besar, maka diharapkan dengan selepas daripada ini kita boleh teruskan. Tapi oleh kerana manusia itu, tuan-tuan, adalah makhluk yang agak liar dengan Allah SWT, maka Allah tidak marah pada kita, maka itulah datangnya ungkapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih. Kata baginda, Ramadanun ila Ramadan wal jum'atu ilal jum'ah, as-salatu ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Kata baginda, di antara satu Ramadan kepada Ramadan yang lain, di antara satu Jumaat kepada satu Jumaat yang lain, di antara satu solat kepada satu solat yang lain, adalah suatu pengampunan kepada dosa-dosa mereka dengan syarat, kata Nabi, dengan syarat orang yang selepas selesai menunaikan Ramadan itu masih menanti-nanti untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dengan syarat orang yang sudah solat Jumaat itu menanti-nanti untuk bertemu dengan Jumaat minggu hadapan. Orang yang selesai solat itu menanti-nanti untuk tunggu bagi menunaikan solat yang seterusnya. Jadi di sana, tuan-tuan, ada satu kata kunci yang mengikat kita bahawa masa yang berlalu itu pasti akan berlalu. Ramadan akan berlalu dan kita juga mungkin akan berlalu. Tapi oleh kerana Allah tadi mahu kita sedar bahawa Ramadan yang kita selesai hari ini, dia bukanlah matlamat hidup kita. Sebaliknya dia adalah proses yang akan berlaku secara berkala dalam hidup kita dan akan terus berlaku. Jadi supaya kita tidak terputus akan ingatan itu, supaya kita tidak terputus akan kesedaran itu, maka diberi suatu tawaran bahawa kita akan mendapat pahala yang besar daripada penantian itu dengan syarat kita terus menanti, iaitu kita mengaitkan Ramadan ini untuk tunggunya sampai Ramadan akan datang. Dan dalam proses menunggu kedatangan Ramadan itu, kita akan melakukan perkara-perkara yang telah dilatih kepada kita untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan. Maksudnya, kita dilatih untuk membaca Al-Quran. Maka cubalah bertahan seboleh mungkin. Mungkin agak sukar untuk bertahan membaca Al-Quran sampai ke Ramadan akan datang. Tapi janganlah satu Syawal. Bulan Syawal itu dah balut Al-Quran dan letak di atas para yang paling tinggi agar tak payah kita ambil pula apabila datang Ramadan yang akan datang. Itu suatu sikap yang cukup tidak kena dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita, bahawa di antara satu dengan satu komponen yang lain ianya saling berkaitan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila kita melihat apa yang berlaku dalam bulan Ramadan, kita sudah dilatih dengan banyak perkara yang membawa kita untuk berada dekat dengan Allah. Banyak perkara yang disuruh oleh agama kita dengan tujuan membawa kita agar tidak liar, menjadikan kita agar tidak culas. Kita menjadi seorang hamba yang jinak, seorang hamba yang mesra, seorang hamba yang suka bermanja dengan Allah. Lazimnya Allah Subhanahu wa taala menyebut waktu yang baik untuk seorang manusia itu bermanja, berjinak, duduk dengan Allah ialah pada waktu malam. Disebutnya begitu, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila.
Kami jadikan malam itu kesannya amat mendalam terhadap jiwa manusia. Dan bila Allah SWT menyatakan dia ingin berbicara dengan kita, dia minta kita datang sendirian. Dia tak suka kita datang dengan benda lain. Cuba lihat bila Allah ingin berbicara dengan Musa, Allah minta Musa tinggalkan anak isterinya. Walaupun dalam keadaan yang cukup menakutkan. Dalam diselubungi oleh gelap padang pasir. Di suatu tempat yang Musa dan isteri serta anak-anaknya tidak tahu di mana mereka berada. Allah SWT cuba mengumpan Musa agar Musa datang sendirian. Maka dari jauh Allah Ta'ala nampakkan dia api. Maka Musa mengatakan kepada isterinya, mungkin pada unggun api itu ada orang-orang yang boleh kita meminta bantuan. Kalau tidak pun dapatlah api tadi untuk memanaskan badan kita semua. Maka Musa telah meninggalkan anak isterinya di satu tempat di padang pasir dan Musa pergi sendirian. Jadi akhirnya di Wadi Tua itu Allah berjumpa dengan Musa. Jadi itu menunjukkan kepada kita Allah apabila dia ingin berjumpa dengan seseorang, dia tak jumpa secara jama'i. Dia jumpa secara seorang. Begitu juga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa dengan Allah, dia pergi dengan Jibril menemaninya sepanjang perjalanan tersebut. Tapi apabila sampai ke Sidratul Muntaha, Allah mengatakan, Jibril kamu duduk di situ, datanglah Muhammad sendirian. Jadi fahamlah kita bahawa sepanjang sebelum Ramadan ini kita agak culas, kita agak liar dengan Allah, maka perlu dijinakkan kita untuk menjadi seorang yang dekat dengan Allah. Jadi di antara perkara yang menyebabkan kita liar antaranya ialah kita ini sehat dan kita ini kenyang. Maka disuruh kita berlapar pada siang hari agar nafsu kita menjadi lemah, dan dengan lemahnya nafsu itu kita menjadi lebih tenang. Dan berkebetulan pula kita tak boleh ke mana-mana kerana adanya coronavirus, maka sepatutnya lah dengan ada PKP ini kita lebih dekat dengan Allah. Tapi nampaknya orang kita ni lebih tolol lagi. Dalam keadaan orang tak bagi pergi pun mereka pergi, yang boleh pergi mereka tak pergi, yang boleh datang masjid mereka tak datang, tapi pergi ke bazar Ramadan di Jalan Tengku Abdul Rahman itu kan tuan-tuan. Saya kadang-kadang bila tengok orang Melayu pergi ke bazar, saya rasa dia orang ni ada akal ke tidak. Ada yang saya tengok bawa anak yang 3 bulan lagi. Dia pun tahu anak tu lebih cepat berjangkit dan sebagainya. No comment lah tuan-tuan. Komen-komen kan nanti saya kena kutuk kat Facebook pula. Jadi apa yang nak disebutnya ialah kita dibina satu suasana kepada kita di mana suasana itu secara teorinya manusia tadi akan jinak. Secara teorinya begitu. Dan bukan teori sahaja, sebaliknya secara praktikalnya orang terdahulu iaitu Nabi, para sahabat salafus soleh, bila datang bulan Ramadan mereka jinak. Mereka menjadi jinak. Mereka tidak begitu liar, mereka tidak culas dengan Allah. Mereka boleh duduk dalam bulan Ramadan untuk dekat dengan Allah. Jadi tuan-tuan, apa yang Allah nak dalam bulan Ramadan ialah engkau duduk dengan aku. Engkau duduk dengan aku. Dalam bulan lain, tak apalah engkau pergi cari rezeki. Aku pun tahu engkau kena cari rezeki. Jadi sebab itu penamaan bulan dalam bulan-bulan Islam ini, dia merujuk kepada apa yang masyarakat itu buat. Misalnya sebelum Ramadan, namanya Sya'ban. Apa makna Sya'ban? Sya'ban bermaksud orang beramai-ramai. Para sahabat, orang-orang di zaman awal Islam, di bulan Sya'ban, mereka akan berniaga bersungguh-sungguh untuk mendapatkan untung agar bulan Ramadan mereka dapat duduk dengan Allah. Kita dalam bulan Sya'ban berduyun-duyun pergi ke DBKL nak dapatkan lesen, akhirnya bulan Ramadan kita berniaga. Kenapa? Berniaga bulan Ramadan boleh relax sepanjang tahun. Jadi kita pun kan ada satu drama apa panggil, orang tu gigi tak ada, dia suka gelak, orang selalu buat dia punya tu. Apabila dia tengok benda-benda yang tak betul, dia tutup dahi ya. Orang dulu dia berniaga di bulan Sya'ban untuk berhenti berniaga dan duduk dengan Allah pada bulan Ramadan. Kita menyiapkan tapak perniagaan bulan Sya'ban agar kita berniaga di bulan Ramadan, bulan lain kita boleh tak payah kerja.
Jadi saya tak tahulah hidup beragama kita macam mana. Orang lain bangga bekerja sepanjang tahun, dengan keuntungan sepanjang tahun itu boleh duduk dengan Allah di bulan Ramadan. Kita bangga bekerja di bulan Ramadan agar kita tak duduk dengan Allah supaya sepanjang tahun kita boleh enjoy. Jadi tak tahulah tuan-tuan macam mana kita atur hidup, saya tak tahu. Jadi agama itu datang dalam satu bentuk yang sedemikian. 11 bulan disuruh kita mencari rezeki. Dengan apa tujuannya? Tujuannya pada bulan Ramadan, bolehlah kita duduk dengan Allah. Jadi orang kita sudah rosakkan sistem tu, maka akhirnya di bulan Ramadan pun mereka masih liar. Jadi kalaulah tuan-tuan dalam bulan Ramadan pun kita liar, saya tak tahulah tuan-tuan rasa ada lagi tak bulan lain yang kita boleh duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasanya bukan hari yang untuk kita sesali kerana kita dah masuk hari ke-27. Bagi sesiapa yang mensia-siakan 26 hari yang lalu, maka dia perlu berdoa kepada Allah semoga dipanjangkan umur untuk memperbetulkan kesilapan terhadap Ramadan pada tahun ini. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita duduk dengan Allah, maka Allah SWT telah menjinakkan nafsu kita dengan berlapar. Maka kita pun tenang duduk di masjid. Dan bila kita duduk di masjid dengan Allah ataupun duduk di rumah kita dengan Allah, ada dua perkara ataupun dua mekanisme yang Allah guna untuk berkomunikasi dengan kita. Ada dua mekanisme. Mekanisme pertama ialah dia suruh kita baca surat dia. Dia suruh kita baca surat dia. Sebab kita ni dah jauh dengan dia, maka untuk menjadikan kita mengenang kita dengan dia dalam hubungan yang jauh terpisah ini, lazimnya kita baca surat. Macam kita muda-muda dahululah. Mungkin tuan-tuan bertuah bila kahwin boleh bekerja bawa isteri. Saya kahwin dengan isteri saya menggatai masa belajar. Saya kahwin dengan dia, saya balik Malaysia awal, dia masih di Mesir. Jadi masa tu duit tak ada nak telefon mahal. Kalau sekarang ngorak lagi seronok, ada Skype, ada Google Meet, macam-macam. Dulu pakai surat aja. Jadi bila nak tidur malam, baca surat lah. Bila dia sebut abang, kita pun... Ya, bila baca surat itu terkenang segala nostalgia di sana, di sini. Jadi lazimnya kita apabila terpisah dengan seseorang, maka untuk menjadikan kita kenang hubungan kita dengan orang tersebut, maka kita baca suratnya. Jadi sebab itu di dalam bulan Ramadan kita disuruh baca Quran. Jadi Quran itu adalah surat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk kita baca, kita kenang, kita ingat Allah. Itu bermaksud kita berada dekat dia, kita berkomunikasi dengan dia dalam bentuk kita baca surat dia. Tapi belum ada lagi komunikasi dari kita kepada dia. Dari dia kepada kita, dia dah tulis surat untuk kita melalui baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dijaga surat itu begitu tulen sehingga apa yang ada pada kita hari ini adalah kitab yang paling suci, yang paling sempurna, yang paling boleh dipercayai. Apa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itulah yang dibaca oleh kita. Jadi sekarang setelah mana kita baca surat-surat yang Allah Taala utuskan kepada kita untuk mendekatkan kita dengan dia, maka ada satu mekanisme lain yang menjadikan kita pula berbicara dengan dia. Nama dia ialah doa. Namanya adalah doa. Maka sebab itu di dalam bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam akhir ini, kita diminta supaya banyakkan berdoa. Jadi oleh kerana kita perlu berdoa, maka kita perlu memahami apa itu doa, apa benda doa itu, bagaimana doa itu harus dilakukan. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalaulah membaca Al-Quran itu surat daripada seorang Tuan yang maha agung, yang maha mulia, kita tahu tata caranya. Kena ada wuduk, kena baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kena mulakan dengan itu, kemudian baca dengan mujawwad, ada tajwidnya. Maka kita akur, alhamdulillah, mengenai perkara tersebut kita akur, maka pembacaan Al-Quran kita memberi suatu manfaat kepada kita. Dan alhamdulillah, bila kita baca surat dan bila selesai baca surat tersebut, kita pun seronok, maka kita pun buatlah majlis khatam Quran. Mujurlah tuan-tuan tak buat
majlis khatam surat cinta. Begitulah lebih kurang. Okeylah, kita terima majlis khatam Quran kerana kita selesai membaca surat dari Allah. Bagaimana komunikasi itu datang dari kita pula kepada Allah? Maka saya rasa orang yang paling pandai berdoa adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita membaca surat-surat yang Allah Taala kirim selama 25 tahun sepanjang hidup baginda sallallahu alaihi wasallam itu dibaca oleh kita dengan penuh adab dan tata tertibnya, maka ada baiknya juga kita tahu apakah adab tata tertib bentuknya untuk kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya belum tanya lagi kepada rakan-rakan yang ada gelar datuk ataupun tan sri dan sebagainya. Saya rasa apabila mereka nak dapat pingat itu, mereka nak pergi ke istana mesti ada rehearsal, kemudian kena cakap macam mana nak berbual dengan tuanku dan sebagainya. Jadi bermaksud tuan-tuan, bila kita nak bercakap dengan seorang raja, yang mana raja itu juga adalah manusia sama seperti kita, cuma mereka itu diberi tanggungjawab untuk memegang tampuk pemerintahan dan berada di institusi yang kita terima sebagai tonggak negara, kita cukup beradab dengan dia. Jadi adalah baiknya juga apabila pada malam-malam akhir Ramadan ini kita berdoa kepada Allah, maka kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan doa. Kalau sahabat-sahabat ingin membuat analisis sendiri, ada satu kitab yang pernah disusun oleh seorang ulama bermazhab Syafi'i, namanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ada menyusun doa-doa Nabi dalam sebuah kitab yang diberi nama Al-Azkar, iaitu zikir-zikir Nabi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam faham umum kita orang Melayu ni, kita faham apabila sebut doa, maka kita faham dia adalah minta. Apabila kita sebut zikir, ianya bermaksud kita sebut Allah. Sebenarnya kalau sahabat-sahabat baca buku Al-Azkar tadi kan, Al-Azkar Imam An-Nawawi, sahabat-sahabat akan dapati Imam An-Nawawi memuatkan semua doa-doa Nabi yang pernah Nabi sebut sepanjang dia hidup. Jadi berasaskan kepada apa yang ada dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi tadi ataupun susunan Imam Nawawi itu, bolehlah kita buat kesimpulan sebenarnya doa dengan zikir itu sama je. Cuma beza di antara doa dengan zikir itu ada 3. Yang lain sama je. Yang pertama, zikir itu bilazimnya pendek. Pendek-pendek je. Satu rangkap, 2 rangkap ataupun 1 baris, 2 baris. Dia pendek-pendek je. Adapun doa itu dia panjang begitu. Yang kedua yang membezakan di antara zikir dengan doa, doa lazimnya disebut setelah seseorang itu menghadapi situasi tertentu. Adapun zikir ianya dibaca setiap kali kita berubah kedudukan. Kita daripada duduk, kita bangun, ada zikir. Kita masuk tandas, ada zikir. Adapun doa lazimnya disebut apabila kita ditimpa satu-satu perkara. Kita mengharap sesuatu yang besar. Tapi konsepnya adalah sama. Jadi melihat kepada perkara itu, dapatlah disimpulkan bahawa baginda SAW tidak membezakan di antara zikir dengan doa. Sebaliknya baginda SAW ingin menyatakan kepada kita bahawa kita sebagai orang yang menjadi hamba kepada Allah, kita mesti ikat segala gerak hidup kita tadi dengan Allah. Kata Imam Syekh Al-Ghazali rahimahullah, apabila tanda seseorang itu dia menyedari bahawa dia hamba Allah, maka dapat diukur dengan 2 perkara. Pertama, dia rindu sangat dengan Allah sepanjang masa. Yang kedua, apa yang berlaku pada dia, dia nak cerita kat Tuhan. Macam kita sayang kat bini kita lah. Tuan-tuan pun ada isteri, saya pun ada isteri. Ingat-ingat masa mula-mula kita kahwin dulu, kemarutnya belum habis. Kita sampai pejabat beritahu. Kita dah buka komputer beritahu. Kita nak makan tengah hari lauk apa beritahu. Itu masa kita
suka kat dia. Sekarang masa kita dah tak boleh nak cerai dia, kita pun mungkin tak ada calon lain dah, maka kita tak cerita. Malah kalau dia tanya, abang duk mana? Tanya apanya? Tahulah tu orang balik sekejap lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan gelak tu lebih kurang itulah, tuan-tuan. Ya. Bermaksud, tuan-tuan, masa kita cinta kepada seseorang dulu, kita nak cerita je. Jadi kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu boleh dijadikan satu indikator, betul tak kita ni sedar bahawa kita sayangkan pada Allah. Jadi kalau kita betul sayangkan pada Allah, kita tak kisah untuk minta apa-apa dengan dia, yang kita kisah nak cerita je dekat dia. Apa berlaku? Dan itulah yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sudah solat, sedangkan kita tahu solat itu kan munajat. Kita baca doa, baca ayat Quran, baca zikir. Sudah salam tu, kita pun berdoa. Lagi beritahu dekat Allah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam makan, baginda tak nak makan dia tu makan seorang. Dia nak makan tu dia cerita dekat Allah. Ya Allah, nak makan ni. Nak makan ni ya Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Pendek je, ya Allah, berkatilah makanan yang kamu beri ini dan jauhkanlah aku pada api neraka. Jadi seolah-olah Nabi nak beritahu dekat kita, mukmin yang mencintai Allah, mukmin yang sudah rasa seronok dekat dengan Allah itu, dia tidak hanya tunggu Lailatul Qadar je untuk berdoa. Bukan. Dia adalah seorang mukmin yang sudah terpaut hatinya dengan Allah, maka dia nak cerita sepanjang benda dengan Allah. Dia naik kereta, dia pun cerita dekat Allah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia baca doa, dia bila dia pakai baju, alhamdulillahillazi kasa aurati wa ja'alani minal muslimin. Dia tengok muka dia dekat cermin, Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Dia masuk tandas, dia cerita dekat Allah. Dia keluar tandas pun, ghufranakal hamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Dia duduk atas perut bini dia pun, tengah dia cang atau Allahumma jannibna mimma razaqtana minasyaitonir rajim. Allah. Dia tembok tu pun ingat Tuhan lagi. Saya pernah ceramah dekat budak-budak muda nak kahwin. Saya kata Nabi tu lepas tembok pun baca doa. Ada seorang hak depan tu budak Kelantan. Dia kata, "Dan kau ustaz." Dan tu maksudnya sempak ke tidak? Saya kata terpulang pada kamulah. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam punya ingat dia dengan Allah tu, dia tidak ingat Allah masa Lailatul Qadar je. Yang tu dia ingat jugalah. Tapi sepanjang hidup dia tadi, dia bergerak apa pun dia ingat Allah. Dia boleh rezeki, dia ingat Allah. Dia naik kereta, dia ingat Allah. Dia jumpa orang, dia ingat Allah. Dia makan, dia ingat Allah. Dia sudah makan, dia ingat Allah. Dia nak masuk tandas, dia ingat Allah. Dia lepas. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apabila orang bertanya mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa mengingati Allah. Jadi itu makna yang ingin ditekankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah benar kita di sepanjang bulan Ramadan ini kita telah menjadi jinak dengan proses Ramadan, berlapar di siang hari, makan sedikit ketika berbuka dan bersahur, kita beribadat pada waktu malam, membaca Quran, berzikir dan sebagainya, sepatutnya proses-proses yang kita lalui dalam bulan Ramadan ini akan menghasilkan suatu kejinakan, kemesraan, keseronokan kita berada dengan Allah. Dan kalau sahabat-sahabat ingin tahu, tuan sahabat-sahabat jinak dah dengan Allah ataupun suka dengan Allah, salah satu indikatornya ialah sahabat-sahabat akan sentiasa ingat Allah setiap kali sahabat-sahabat berubah keadaan, daripada duduk kepada bangun, daripada bangun kepada berjalan, dari berjalan kepada tidur. Kita lakukan apa saja yang kita buat dalam kehidupan dunia kita, mencari rezeki, bertemu dengan seseorang, menyelesaikan masalah.
Ianya adalah satu perkara yang kita lalui seperti biasa dalam norma-norma hidup kita. Cuma bezanya sebagai kesan dari Ramadan itu, kita akan berdoa. Cuma oleh kerana perkara itu ringkas dan pendek, kita dalam faham kita orang Melayu, kita sebut berzikir. Jadi sahabat-sahabat janganlah faham berzikir itu ialah la ilaha illallah, la ilaha. Bukan. Seperti yang disebut oleh An-Nawawi, zikir itu bermaksud mengingati Allah, mengaitkan segala pergerakan kita dengan Allah pada setiap kali kita berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu perkara yang pertama, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Adapun perkara yang kedua, yang berkait dengan kita ini suka dan jinak dengan Allah, ialah kita tidak lagi banyak minta. Sebaliknya kita banyak ekspresi. Kadang-kadang tuan-tuan, apabila orang ni dia tak kenal orang, bila dia tak kenal orang, maka dia akan mengambil kesempatan bila bertemu dengan orang itu, maka dia begitu. Beginilah tuan-tuan, saya ni orang kampung. Jadi bila kita orang kampung, saya faham bila orang tu dah ada gelar Tan Sri, maka mungkin dia akan makan garuda ke gajah ke, sebab orang kaya, betul kan? Jadi saya pun berkawanlah dengan tuan-tuan, dengan Bukit Damansara, orang kaya Bukit Damansara dekat Kuala Lumpur, Ampang. Jadi bila saya cakap dekat isteri malam ni, abang makan malam dekat rumah Tan Sri bla bla. Isteri saya kata mesti sedap, betul kan? Saya pun mula-mulanya begitulah. Mesti tak makan tengah hari kalau Tan Sri ajak makan di rumah. Tak makan tengah hari. Sebab nak makan gajah panggang. Kita mana tahu. Kita bukan Tan Sri, pudar je. Tak ada seri lagi. Jadi bila sampai masa nak pergi makan rumah Tan Sri tu, pakai baju elok-elok pergi. Tak makan tengah hari sebab nak. Bila sampai ada seorang Tan Sri tu duduk dekat kampung Melayu Ampang tu, saya pun pergilah. Seronoklah ni. Siapa-siapa kat rumah makan, apa panggil je, yang pisang, jantung pisang, pucuk pegaga, ikan kembung bakar. Jadi saya kata, kedekuk punya Tan Sri. Yang tu kat rumah aku pun ada. Cuma pinggan mahal lah. Pinggan rumah saya tu hadiah sabun dayah je. Dia besar pinggan. Budu pun budu cak tere sama kot saya makan. Jadi kita pun makan lah. Dulu saya ingat Tan Sri tu kedekut. Lepas tu pergi Tan Sri lain, kita duk ingat Tan Sri tu cakap dengan kita, cakap Inggeris tuan-tuan. Mestilah mimpi pun makan burger. Kong cakap. Makan mi goreng. Mi goreng. Alah, mi goreng aku boleh beli. Bila kerak dipanggil, dah tak berharap dah makan sedap. Bila makan sedap, pergi rumah Tuan Haji makan sedap tuan-tuan. Jadi akhir sekali saya pun tak nak buruk sangka. Saya pun tanya dia. Ada seorang Tan Sri tu dekatlah dengan saya. Saya kata, Tan Sri, kenapa saya mari rumah Tan Sri tak pernah makan makanan yang ribu-riban? Makan macam, dia kata, Ustaz, makanan tu sakit. Kalau hamba makan mati awal. Ustaz pun patutnya makan macam ni juga. Jadi fahamlah kita tuan-tuan. Bila kita tak kenal orang, kita tak kenal orang tu, bila kita boleh pergi dekat dengan dia, mesti kita nak satu benda yang kita tak pernah dapat. Dia orang kaya kan? Kita duk fikir macam tu lah. Jadi kita pun minta itu, minta. Tapi bila kita dah kenal, kita tak macam tu dah tuan-tuan. Kita tidak macam tu. Jadi apa yang saya nak sebut dengan Allah pun macam tu lah. Ada orang kata Lailatul Qadar ni aku nak minta pertama sekali, biar PKP ni selesai lah. Yang kedua, aku jadi kluster kayangan, boleh rentas negeri. Macam-macam lah dia minta malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apabila mari je malam Lailatul Qadar, dia berdoa sejam, dia buat senarai 200 minta. Ya Allah, kecil manis aku ada 26 ni, bila lagi nak turun tak tahu. Habis hobak dah aku makan pucuk pegaga, tunjuk langit, lilik bungi, lilik planet mari. Tak turun-turun je. Dia cerita semua kat Tuhan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berdoa macam tu, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak Nabi tu berdoa macam orang tu berdoa? Tuan-tuan ingat Nabi tak ada masalah ke? Nabi ada masalah dengan Abu Jahal. Macam mana nak tawan kota Mekah?
Maksudnya dia ada juga masalah politik sama dengan kita PN, PH, BN, sesama aja. Dia ada juga masalah politik. Dan bukan sekadar masalah politik, dia ada masalah munafik dekat Madinah tu. Orang munafik ada Abdullah bin Salul. Dan juga masalah ekonomi. Dia ada masalah ekonomi. Dia ada banyaklah masalah yang Nabi hadapi. Dan Nabi bertemu malam Lailatul Qadar. Dan kita semua tahu rumah Nabi aircon pun tak ada, tuan-tuan. TV plasma 4K pun tak ada, tuan-tuan. Astro lagilah tak ada. Netflix pun tak ada. Tak ada apa rumah Nabi itu, tuan-tuan. Tapi bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, bila aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, aku nak minta apa ya? Aku nak minta apa? Kalau saya ataupun tuan-tuan jadi Nabi lah, mesti kita kata kat bini saya, Coh, mau minta macam-macam lah, aku nak minta malu. Minta lah. Guna on behalf of Muhammad. Nama aku meminta lah. Nak rumah besar, 5 tikak kau. Minta lah. Malam tu kadang kan Allah Ta'ala turun. Tapi apa Nabi ajar dekat Aisyah? Dia kata, Aisyah, kalau kamu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, ulanglah doa ini. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah Tuhan yang maha pengampun, yang maha mulia, maka ampunilah dosaku. Satu tu je yang dia minta. Dan itu diajar pada isterinya yang paling dia sayang. Dan isteri-isteri Nabi yang semua kita tahu, rumah Nabi hanya 8 kali 12 je. Pejabat saya kat Mesir Melaya pun 15 kali 15. Dia 8 kali 12 je, lebih kecil daripada pejabat pegawai kerajaan. Dia hanya minta, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka fahamlah kita bahawa Allah Ta'ala bila kita duduk dan berbicara dengan dia, dia tak suka kita ajar dia. Sebab dia adalah Tuhan yang peduli. Dia adalah Tuhan yang cakna. Dia adalah Tuhan yang maha bijaksana. Dia adalah Tuhan yang maha pemurah. Dia adalah Tuhan yang maha pengasih. Dia adalah Tuhan yang peka dengan segala yang ada dalam urus takbir alam ini. Dia tahu. Jadi bila engkau tahu aku seorang Tuhan yang maha segala-galanya, kamu nak ajar aku Maka oleh kerana itu, apabila kita duduk dengan Allah, memadailah kita ekspresi diri apa yang sedang kita lalui dan kita beritahu dekat dia. Itu saja. Tapi nak beritahu dekat dia, selesaikanlah, itu adalah berbentuk biadab yang seolah-olah kita mengajar Allah bahawa kita lebih tahu tentang apa yang dia tahu. Maka sebab itu tuan-tuan, cuba tuan-tuan lihat apa yang Nabi kita berdoa kepada Allah SWT. Apa yang Nabi Muhammad SAW buat ketika mana dia berkomunikasi dengan Allah, tidak lebih, tidak kurang. Dia hanya ekspresi diri apa rasanya. Bila dia dapat nikmat, maka dia menyebut secara detail nikmat itu. Ya Allah, engkau berikan padaku mata untuk melihat. Ya Allah, engkau berikan padaku kesihatan. Disebut detailnya apa yang Allah beri padanya. Bila Allah timpakannya musibah, memadailah dia menyatakan apa yang dia rasa, adapun apa yang sepatut dilakukan, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan lakukan. Maka kalau kita sedang menghadapi COVID yang cukup mencengkam ini, berceritalah pada Allah, ya Allah, ujian ini agak berat untukku. Berilah padaku kekuatan untuk mengharunginya. Apa yang baik daripada perkara itu, engkaulah yang maha tahu. Dan berilah sesuatu yang terbaik daripada apa yang sedang ku lalui. Jadi tak perlulah bentak-bentak dia, ya Allah, dulu aku ingat 2020 dia ada COVID. 2021 nampaknya tak jadi-jadi lagi. Bila nak habis ya Allah? Cina raya boleh pula itu ini. Melayu raya dah 2 tahun tak boleh lagi ya Allah. Jadi tak perlulah cerita terlalu detail apa yang sedang kita lalui. Kerana dia maha mengetahui, dia maha pengasih dan dia maha penyayang. Jadi bagi kita cukuplah diberi peluang untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan ada 2 indikator yang disebut oleh Muhammad Al-Ghazali tadi. Pertama, kita akan sentiasa menyebut namanya, akan sentiasa mengaitkan hidup kita dengan Allah yang kita sebut dengan doa-doa pendek ataupun zikir-zikir pendek. Dan yang kedua, apabila kita berdoa pada waktu malam, maka pandai-pandailah berdoa, patuhilah adab-adab doa itu supaya kita tidak dilihat menjadi seorang hamba yang biadab kepada Allah SWT dalam masa kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan
pada pagi ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh beraya, rasanya nak datang rumah tuan-tuan sebab tak boleh balik Kelantan. Tapi kalau tak boleh beraya, minta maaf banyak-banyak. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.